Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASEAN melaksanakan pelbagai usaha dalam membendung dan menangani pandemik yang melanda. Menurut Menteri Kesihatan, beberapa usaha dilaksanakan dalam sektor kesihatan seperti penubuhan Pusat ASEAN for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, prosedur operasi standard ASEAN for Public Health Emergencies, penyediaan laporan berkala mengenai risk assessment for international dissemination of COVID-19 bagi setiap negara-negara ahli ASEAN dan risk communication dalam menangani maklumat palsu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar membuat kenyataan tersebut semasa Sidang Kemuncak Kesihatan Global 2021 yang diadakan secara dalam talian. Sidang pada tahun ini diadakan di Rome, Itali. Negara Brunei Darussalam menerima undangan untuk menghadiri persidangan berkenaan selaku pengerusi Sidang Kemuncak ASEAN tahun ini. Semasa ucap tama perbincangan, Mario Draghi, Presiden Majlis Menteri Republik Itali menyuruh kerjasama dari semua pihak untuk saling berganding bahu dalam menangani pandemik yang masih menular dengan memastikan pengedaran vaksin yang sama di setiap wilayah. Sesi plenari memberikan ruang kepada perwakilan negara-negara ahli G20, Wakil Organisasi Kesihatan Global, Ketua Negara atau Kerajaan serta Presiden Organisasi Antarabangsa dan Serantau untuk memberikan intervensi yang berkaitan isu yang dibentangkan atau yang berbangkit. Sidang membincangkan Coronavirus Global Response iaitu tindakan secara global untuk memastikan kesaksamaan dalam mendapatkan vaksinasi, rawatan dan ujian COVID-19 bagi setiap wilayah. Sementara itu, Presiden Majlis Menteri Republik Itali dan Ursula von der Leyen, Presiden Suruhanjaya Eropah menyuruh Coronavirus Global Response direalisasikan untuk memperkukuhkan sistem kesihatan demi menyokong pemulihan ekonomi khususnya di wilayah dan komuniti kurang berkeupayaan dan tidak berkemampuan. Pada akhir mesyuarat, negara-negara ahli G20 dan yang berkepentingan ke atas Rome Declaration meluluskan kenyataan bersama berkaitan pengedaran vaksin, rawatan dan ujian COVID-19 yang adil dan saksama. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Antara menyertai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Petronas Carigali Brunei Limited PCBL merupakan anak syarikat Petronas mengadakan majlis pelancaran program Petronas School of Life petang kemarin di Hotel Radisson Bandar Seri Begawan. Program yang dikendalikan oleh Curious Mind itu direka untuk menyediakan latihan kemahiran hidup kepada belia di negara ini bagi menghadapi alam pekerjaan pada masa depan, melengkapkan mereka bagi berdepan dunia yang tidak dapat dijangka serta memberi inspirasi kepada mereka untuk mencapai kejayaan di masa depan. Program dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Diadakan bermula 4 Jun hingga 22 Oktober depan. Program Petronas School of Life mengetengahkan 20 tajuk yang dibahagikan kepada 5 modul utama termasuk kerjaya, corak pemikiran, keusahawanan, komunikasi dan kejayaan. Setiap sesi akan diadakan temu bual bersama pakar industri tempatan atau luar negara bagi membolehkan mengongsikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman bagi memperkasa para pelajar dengan kemahiran emosi sosial yang penting untuk menjadi seorang pemimpin pada masa depan. 6 kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu jumlah keseluruhan kes 236 dengan kes sembuh 227. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 95 kes.
616 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,597 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 336 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 125,614 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan memaklumkan aplikasi BruHealth kini sedang mengalami masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, kerja-kerja pembaikan telah siap dilaksanakan dan perkhidmatan aplikasi tersebut akan mengambil masa untuk pulih seperti biasa. Bagi maklumat lanjut, bolehlah hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Nilai jumlah perdagangan antarabangsa negara Brunei Darussalam IMTS pada bulan Februari 2021 meningkat sebanyak 18.9% iaitu RM1,796.1 juta berbanding pada bulan yang sama pada tahun lalu RM1,510.7 juta. Manakala jumlah perdagangan bulan Februari 2021 bagi perubahan bulan ke bulan juga meningkat berbanding bulan Januari lalu. Jumlah ekspor menurun tahun ke tahun kepada RM949.3 juta berbanding RM1,121.2 juta kepada Februari tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh penurunan ekspor bahan api galian pada bulan Februari 2021 berbanding bulan yang sama tahun lalu. Penurunan ekspor bahan api galian disebabkan penurunan ekspor minyak mentah dan gas asli cecar LNG berbanding Februari 2020. Sementara ekspor minyak mentah selaras penurunan jumlah isi padu ekspor minyak mentah bagi bulan Februari berbanding tahun lalu disebabkan permintaan global yang perlahan. Penurunan gas asli cecar disebabkan purata harga ekspor yang susut berbanding bulan yang sama tahun 2020. Sementara itu, jumlah isi padu ekspor LNG juga turun. Dari segi komoditi mengikut seksyen bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara diikuti kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, bahan mentah tidak boleh dimakan dan makanan. Pasaran ekspor utama pada bulan Februari 2021 adalah Jepun diikuti Singapura dan Republik Rakyat China. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM846.8 juta pada Februari lalu berpunca dari peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. Peningkatan import makanan, pelbagai barang keluaran kilang kimia dan barang-barang keluaran kilang antara yang turut menyumbangkan kepada pertambahan tersebut. Sementara itu, 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barangan keluaran kilang, pelbagai barang keluaran kilang dan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 57.9% dari jumlah import, diikuti import barang modal 37.8% dan barang penggunaan sejumlah 4.3%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Greece, diikuti Malaysia dan Rusia. Manakala import dari Greece, Rusia, Nigeria dan Iraq kebanyakannya adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan, peratus tertinggi adalah mod pengangkutan laut diikuti pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam gunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Dapatkan laporan penuh IMTS bagi bulan Februari 2021 melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn.
Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Putat melaksanakan program keagamaan bagi tenaga pembimbing kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Majlis diadakan di Masjid Kampung Putat. Hadir Isteri Menteri Hal Ehwal Agama Datin Haja Naria binti Haji Awang Aspi. Program bermula dengan bacaan Al-Quran secara murattal diikuti tadabbur Al-Quran oleh Isteri Menteri Hal Ehwal Agama dan bacaan selawat tafrijiyah. Program bertujuan bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan lagu-lagu dakwah dan bacaan puisi Islam selain memberi peluang kepada para tenaga pembimbing mengikuti program keagamaan dalam mengeratkan lagi silaturahim. Negara Brunei Darussalam akan berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan hari ini 26 Mei bermula pukul 4.47 petang hingga 9.49 malam. Sehubungan itu, jika fenomena tersebut sabit dicerap oleh pihak-pihak berkenaan, maka sembahyang sunat gerhana bulan akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan kira-kira pukul 7.18 malam. Iaitu gerhana bulan penuh sebelum menunaikan sembahyang fardu isyak berjemaah mengikut prosedur operasi standard SOP yang berjalan pada masa ini. Dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, para jemputan dan jemaah yang hadir hendaklah mematuhi garis panduan ke masjid. Iaitu mengimbas kod QR, jemaah dimestikan mendaftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth untuk mendapat kelulusan kod hijau dan kuning, digalakkan berwuduk dari rumah, dimestikan membawa dan menggunakan tikar sembahyang sendiri yang berukuran besar, digalakkan memakai sungkup muka, digalakkan membuat pemeriksaan suhu badan, digalakkan mensanitasi tangan dengan menggunakan gel pensanitasi. Penjarakan fizikal antara jemaah adalah mengikut ukuran saiz tikar sembahyang sendiri. Jemaah tidak digalakkan bersalam-salaman dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah dan perempuan dibenarkan hadir. Bagi mereka yang kurang sihat adalah dinasihatkan untuk tidak menghadirkan diri ke masjid.